Hai Nicholas. Okay, tolong ingatkan kawan-kawan yang lain untuk join kelas. Baru 42 orang, sepatutnya ada Hai, selamat petang Zi Cheng. 2A2 ke orang? 2A2 34 betul? Student 2A2 ada 34 orang betul? Ya, betul. Betul, alright. The form 2, 2A2 80 orang. Hmm, 85 orang. Okay, selamat petang patient. Okay, hari ini baru 49 orang ni, sepatutnya ada 85 orang. Sepatutnya ada 85 orang. Janji, selamat petang. Okay, tolong kejut kawan-kawan Ada kawan-kawan kot tidur ke? Panggil kawan-kawan masuk, saya tunggu bagi 5 minit lagi. Okey, cikgu. Hai, tak Sorry, typo. Cikgu punya tangan tak betul hari ni. Cikgu betul kena jumpa 4 pelajar tu, cikgu? Ya, Oh, request ni nanti saya akan pengatur pun dah tahu. kes cikgu tu kan? Yes, pengatur pun dah tahu. So bersedialah. Siaplah alasan awak yang agak-agak menasabah sikit. Kenapa? Akhir terlibat ke? Tak. Tak, are you sure? Serius cikgu, sumpah. Sumpah? Jangan sumpah, nanti jadi sesumpah susah. Tak apa. Jangan risau. Saya dah ada maklumat semua dah. Maklumat dah ada. Buat benda baik. So, bersedialah. Kita sebenarnya kalau buat salah tu kejap je. Jangan risau. Yang buat salah tu akan dibicarakan dengan seadil-adilnya lah. Tak apa kejap saya nak tengok. Hari tu cikgu berhenti dekat last topic kan bab 5 kan. Last subtopik bab 5. Mana dia tahu. 10 tahun saya mengajar dekat Hualien, ini pertama kali jadi macam ni. Saya pun tak faham. Okey, muka surat 90 kalau buku teks awak Pengairan Kesultanan Melayu Melaka. Tak apalah, petang-petang ni kita bincang sikit-sikit lah. Tak payahlah ni sangat serius sangat, nanti mengantuk. Kemungkinan. Tengok siapa yang ada. Macam tak ramai, cikgu. Itulah hari ni nampak tak ramai lagi. Mungkin first day kot. Tak apa, saya ambil kedatangan, don't worry. Hai Snowy. 2A2 berapa orang ni? 2A2 tak ramai saya rasa. Selalu 2B3 pun tak ramai pun. Siapa yang ada, adalah. Tak kisah sangat. Janji kelas kita berjalan, saya jalankan tugas saya. So awak punya tugas untuk menyertai lah. Apa cikgu pun taklah berat-berat sangat, kita ringan-ringan je.
kelas kita tak berat sangat, send kat awak. Okay, diplomati dah sudah sana. Okay, pengairan. Pengairan. Oh. Alright. Pengairan. So masuk yang sudah last lah. Lagi. Pengairan. Kedalaman. Okay. Nak present. Oh, belum present. Okay, baru 55 orang. Sepatutnya ada 485 orang. Taklah Muaz Hakim buat lawak Hakim. Hakim okey ke Hakim? Boleh dengar suara cikgu tak Hakim? Boleh cikgu tadi lag. Ya, memang sini cuaca tak elok juga. So cikgu ada prepare juga ada bahan dekat Google Classroom. Kalau kata hujan ke apa ke, kita ada bahan dekat Google Classroom lah. Saya buat dua dalam satu lah. Amzar ke Muaz ke ni? Muaz. Kat sekolah nanti bukan ambil report card kat sekolah nanti ada orang nak kena hukum lah. So saya rasa orang yang nak kena hukum ni tak masuk pun kelas saya lagi ni. Kan cikgu kan? Yang lukis gambar cikgu kan? Ya, diorang tak ada kerja lah Hakim. Ya. Saya tak faham lah Hakim. Hakim, saya garang sangat ke Hakim? Tak. Diorang tak suka saya lah Hakim. Cikgu sporting apa? Diorang tak suka saya lah. Tak apalah. Cikgu ambil gambar dia, cikgu lukis balik. Tak yalah, saya profesional. Saya tak main lukis kepala muka orang ni. Saya biar lukis tu datang duit tu tak apa. Yang tak ada datang faedah tu saya tak buat. Okay, tak apa sana. Okay, saya nak present. Memang tak ada kerja betul. Tak ada kerja dia orang ni, tak apalah. Okay, set. Okay, boleh nampak tak? Sekejap. Sana. Asif bangun tak Asif? Kejut Asif bangun. Asif, Haris. Ya, cikgu. Mana dia apa? Mana Asif? Ya, cikgu. Asif ada apa? Ada. Ada tak Asif ni? Ni Asif ada. Haris mana Haris? Tak tahu. Tak tahu. Inara ada. Azra ada Azra? Tak ada. Azra tak ada. Kali ni siapa punting kelas saya 3 kali saya denda mana saya punya ni. Alright. Okay, boleh nampak saya punya pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Ada buku teks kan? Okay, ada beberapa faktor yang menyebab cikgu mula sebab nak hujan ni sekali kan tak dapat buat kelas lah. Okay, ada beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka lah. Okay, ada kat situ. Sekejap. Okay, yang pertama adalah faktor dalaman. Okay, faktor dalaman. Serangan Portugis. Okay, strategi Melaka dalam menghadapi serangan Portugis. Okay, kita nak tengok balik pula perjuangan dalam mengembalikan kedaulatan Melaka lah. Okay, so yang pertama. Okay, kita tahu Melaka ni dia mengalami kemerosotan apabila datangnya Portugis pada tahun 1511 Okey, tarikh penting yang kamu kena ingat untuk kejatuhan Melaka adalah 1511. Okey, 1511 ni Portugis datang untuk menyerang Melaka. Okey. So, pada tahun ni bermulanya serangan Portugis dan penaklukan ke atas Melaka. Okey. Jadi untuk apa nama? Walau macam mana pun, Melaka dia tak give up dengan cepat lah. Dia masih menjalankan beberapa strategi untuk menghadapi serangan daripada Portugis. Tapi tak berjaya lah. Ini adalah faktor kecanggihan senjata yang Portugis gunalah. Okay. Lepas tu,
Ada beberapa faktor yang lain lah. Okey, kita akan tengok faktor yang pertama yang mengakibatkan kejatuhan Portugis. Kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, yang pertama, Melaka ni menghadapi masalah kepimpinan. Okey, maksudnya kepimpinan bila pemimpin lemah, kerajaan pun menjadi tidak stabil lah. Jadi ini adalah disebabkan kelemahan Sultan Mahmud Shah dan pembesar dalam pemerintahan yang menyebabkan politik Melaka menjadi tidak stabil. Okey, ketidakstabilan politik. Okey, jadi selain daripada tu, pemimpin-pemimpin ni juga mengamalkan sikap pilih kasih. Okey, pilih kasih, mereka pilih bulu. Tahu pilih bulu? Bukan bulu kaki, bulu tangan semua tu. Tapi memilih kaum-kaum kerabat mereka sahaja. Yang mana kaum kerabat mereka utamakanlah. Yang mana bukan saudara mara ni mereka abaikan. Jadi orang yang diabaikan ni dia marahlah. Biasalah kan. Dia jadi marah, kemudian berlakunya berbagai-bagai konflik di dalam kerajaan. Kemudian penyelewengan dalam pentadbiran. Okey, berlaku penyelewengan dalam pentadbiran. Okey, selain daripada itu juga, pemimpin-pemimpin ni, pembesar-pembesar ni juga berbalah sesama sendiri. Berlakunya pergaduhan di antara satu sama lain. So mereka tak ada bersatu padu lah. Pemimpin tak bersatu padu. Akil, tak tahu pilih bulu ke? Pilih bulu tu maksudnya pilih kasih. Samalah. Tahulah awak nak buat lawak tentang Okay. So, bila bergaduh sesama sendiri susahlah kan. Kalau satu pentadbiran, satu organisasi, kalau orang yang di dalam dia tu tidak bersatu padu, nanti dia punya kerajaan pun akan menjadi lemah lah. Okay, itu yang pertama. Okay, faktor dalaman yang kedua adalah masalah perpaduan. Okay, masalah perpaduan ni melibatkan rakyat-rakyat yang tidak bersatu padu. Okey, tadi dia ada tak silap cikgu. Pergaduhan ni berlaku di antara kaum Melayu dengan India Muslim lah yang kita panggil mamak kan. Dia berlaku pergaduhan di antara dua tu lah. Disebabkan oleh asal dia daripada pemerintah pembesar yang berketurunan Melayu Muslim ni dia pilih kasih lah, dia tak adil. Dah ada dah waktu tu. Dia tak panggil mamak sebenarnya. Saya tak ingat dia panggil apa lah. India Muslim lah. Ada dah waktu tu. Mamak ni hidup maksud cikgu. Dia macam mana Kan kita dulu bila ada perdagangan, ramai masuk, ada perkahwinan campur semua. Dia ada macam tu. Mereka tu dah wujud dah. Tapi kedai mamak tak adalah. Nak minum teh tarik tak adalah waktu tu Teh tarik kedai biasa je lah. Okey, lepas tu yang pertama tadi cikgu cakap rakyat tidak bersatu padu. Okey, yang seterusnya berlakunya persaingan kuasa antara pembesar Melaka. Macam ni cikgu cakap tadi lah, pembesar Melaka ni dia bersaing, berebut kuasa. Mereka berebut kuasa asalnya disebabkan oleh perasaan tidak puas hati seorang pembesar tu kerana dia rasa kuasa dia telah diambil alih lah. Telah diambil alih. Ataupun orang kata, apa dia orang panggil kuasa dia macam orang telah belakangkan dia lah. Orang telah belakangkan dia. Jadi, menyebabkan dia rasa tak puas hati. Bila tak puas hati, dia mula bersaing di antara satu sama lain. Bila berlakunya persaingan, orang ni nak tunjuk bagus, orang ni pun nak tunjuk bagus. Jadi, dia masalah lah. Dan berlakunya perpecahan lah. Itu sebab cikgu kata perpaduan ni sangat penting. Okey, bila berlakunya perpecahan menyebabkan dia efek kepada kita punya kerajaan lah. Okey, yang ketiga, askar upahan daripada luar yang tidak taat setia. Okey, ingat tak cikgu kata? Dulu dia kerajaan dia kan ada naungan kan. Naungan ni dia biasa dia bekalkan tenaga kerja, dia bekalkan askar upahan, dia bekalkan dia bekalkan bahan-bahan mentah. Okey, antara yang dibekalkan ni askar upahan ni macam ni lah. Dia bukan rakyat di bawah Kesultanan Melayu Melaka, tapi dia berkhidmat untuk pasukan tentera ataupun askar dekat Melaka.
Jadi bila ni dia orang makan gaji tau. Bila dia orang makan gaji, bila keadaan membahaya, dia orang dah tak tunggu dah sebab dia orang berjuang tu bukan untuk bukan demi rasa cinta kepada kerajaan tu. Mereka hanya demi duit. So nak duit ke nak lari? Nak hidup ke nak duit? Macam tu lebih kurang. Silap. Nak hidup ke dapat duit tu, dapat gaji ataupun nak mati berkorban untuk kerajaan. Macam tu. Jadi dia tak ni lah orang kata, tak ada patriotism. So dia bukan cinta, berjuang tu bukan kerana cintakan kerajaan, dia berjuang tu kerana duit. So bila dia terancam, dia pun larilah. So dia tidak setia. Bila askar lari berperang, dia faham je lah apa yang mereka akan hadapi kan. So mereka akan kekurangan tenaga kerja dan menyebabkan mereka kalah lah peperangan tu. Okay, so kita tengok serangan Portugis. Okay, Portugis ni, kalau dulu-dulu kita pun dah tengok dah dia memang datang ke alam Melayu untuk membawa 3 misi, 3G. Gospel, Gold and Glory. Ini yang lama punya lah. Gospel, Gold and Glory. Itu dia orang punya moto lah. Dia punya moto. Kalau kita kata Malaysia boleh, dia orang kata Gospel, Gold and Glory. Maksudnya dia orang nak kejar kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. So mereka datang ke alam Melayu ni untuk menyekat kuasa-kuasa barat yang lain dan mereka ni nak cari duit. Selain pada tu mereka nak sebarkan agama Kristian. Okay. Sebab waktu tu mereka macam lebih kurang macam nak membalas dendam lah di atas kekalahan Kristian dalam perang salib lah. Di kesinambungan tu lah. Dan dia cuba untuk menghapuskan penguasaan pedagang Islam. Kan waktu tu kan Melaka merupakan sebuah pusat penyebaran agama Islam. So ramai pedagang Islam yang berdagang di situ. Kemudian dia orang pergi berdagang ke tempat lain dan membawa penyebaran agama lah. Kan? Jadi dia nak sekat benda tu. Dia nak sekat benda tu. Tapi yang selain pada tu, Portugis juga ingin mengawal perdagangan rempah. Okey, rempah ni sangat berguna di belah Eropah tau. Sebab zaman sejuk, mereka gunakan rempah ini sebagai herbs untuk panaskan badan satu. Yang kedua untuk mengawet makanan. Dia nak makan black pepper chicken chop ke apa semua lah. Macam tu dia pakai rempah kan. Black pepper tu semua datang daripada tempat kita. Penyelamat Kaabah. Okey, kejap. Kemudian tak ada Muaz. Nanti dulu Muaz. Itu silibus lain tu. Itu tak masuk dalam silibus kita tu. Tak payah bincang lagi yang tu. Okey. Itu nanti kita bincang lain cerita. Minum-minum kopi so kita bincang Okey. Kemudian okey, cikgu cakap tadi yang pertama. Excuse me. Okey. Portugis yang pertama tadi nak mengawal perdagangan rempah. Okey, yang kedua tadi cikgu kata nak menyebarkan agama Kristian. Okey. Yang ketiga tadi dia nak menghapuskan penguasaan pedagang Islam. Okey, jadi pada 11 September 1509, Lopez de Squera telah datang ke Melaka. Mula-mula dia tu nak mulakan hubungan baiklah kononnya di antara Melaka dan Portugis. Tapi ada permintaan dia yang tak disetujui oleh Melaka, oleh kerajaan Melaka. Jadi rundingan tu telah gagal lah. Okey, bila gagal, dia pun marah lah. Tak puas hati kan? Tak puas hati. Jadi Portugis ni dia telah membawa satu rombongan untuk menyerang Melaka. Okey, rombongan ni telah dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Dia telah menyerang Melaka sebanyak 3 kali dan serangan ketiga tu Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Okey, serangan yang pertama dilakukan pada 25 Julai 1511. Itu first time tapi tak berjaya lagi lah. Separuh jalan. Kemudian 10 Ogos 1511 masih tak berjaya. Tapi serangan yang ketiga pada 24 Ogos 1511 telah menyebabkan Melaka ni kalah. Itu pun sebabnya ada orang telah belot lah. Sebenarnya ada pembelot tali barut yang telah memberitahu
bahawa dia orang beritahu macam mana strategi pertahanan Melaka. Sebenarnya kan ada banyak cerita tau. Tapi dalam ni tak dalam silibus kita kali ni tak masuk lah. Kalau sebelum ni silibus lama, dia ada banyak cerita tentang bagaimana serangan yang telah dilakukan oleh pihak Portugis yang menyebabkan kita kalah lah. Tu sebab cikgu kata kalau tali barut ni memang tak guna lah. Tali barut ni dia menyebabkan keruntuhan ataupun kekalahan sesuatu pihak lah. Kira unfair lah kira serangan tu. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Ya, macam ni kena tidur dah semua. Soalan? Tak ada. Tak ada. Okey lah, boleh faham tak? Tak ada. Boleh dapat tak sikit faham? Boleh. Boleh Saya dengar Hakim dan leleh dah tu. Boleh. Okey, kita tengok pula strategi yang digunakan oleh Melaka untuk menghadapi serangan daripada Portugis. Okey, yang pertama, mereka telah menggunakan berbagai strategi lah. Okey, mula-mula aspek diplomasi macam cikgu kata mula-mula tadilah. Dia orang datang bincang dulu. Kan Portugis datang, dia orang berbincang cara baik-baik lah secara diplomasi. Kemudian tak jadi mereka pasang strategi buat pertahanan dan terus bertempur lah. Terus bertempur. Jadi walau macam mana pun Melaka ni dia cuba untuk berjuang sehabis-habisan untuk mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Tapi sebabkan kita punya teknologi tak boleh bersaing dengan Portugis, menyebabkan dia kalah lah. Okay, so yang pertama apa yang mereka buat adalah menggunakan lancaran dan perahu berapi. Okay, lancaran. Okay, untuk menyerang Portugis. Okay, yang kedua, pertahanan di Melaka diperteguhkan di kawasan pantai dengan kayu-kayan dan pelbagai meriam serta peti-peti berisi peluru. Okey, berisi serbuk peluru. Okey, tinggal pula serbuk peluru. Kemudian mereka melancarkan tembakan meriam bertalu-talu daripada pantai. Dan seterusnya penggunaan tentera bergajah. Okey. So mereka juga menggunakan tentera bergajah bagi menghadapi serangan Portugis. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu ada nampak gambaran bagaimana tentera bergajah Melaka berlawan ataupun mempertahankan Melaka lah. Okey, nampak serangan dia. Dulu ada meriam dia, meriam yang digunakan ketika menghadapi serangan daripada Melaka lah. Daripada Portugis lah. Okay. Then ini gambaran ni lah. Ilustrasi yang menunjukkan berlakunya peperangan di antara Melaka dan Portugis. Kira banyaklah Portugis dia hantar kapal yang banyak-banyak datang serang Melaka. Ya. Tentera bergajah semua. Portugis guna meriam lah Akil. Meriam dia orang canggih sikit lah. Jadi ini di antara ni lah kalau awak Google nanti awak tengoklah meriam hantuah ada di tak ambil masa yang lama nak hantar kapal. Sebenarnya dia orang dah datang ramai-ramai lah. Sebenarnya dia orang ni dah jahat. Dia Portugis ni sebenarnya dia dah rancang siap dah. Dia dah rancang, dia kata okey macam ni. Kalau perbincangan kita tak jadi, kita ada backup plan. So dia orang dah sebenarnya dah datang rombongan yang terlalu ramai dah. Amboi Hakim, dah perang dah pula. Okay, so inilah. Okay, awak boleh cari dalam internet, awak boleh baca tengok. Macam mana mereka jumpa perang meriam hantuah dekat gua. Jadi benda tu sebenarnya ada lah. Mereka percayai bahawa hantuah pun ada tau. Dia bukan legenda tau sebenarnya. Tapi sebabkan mungkin kita ni waktu ketika kuasa luar datang ke Tanah Melayu ni, mereka dah bawa balik kita punya kitab-kitab, buku-buku catatan lama tau. Kalau awak ada tengok satu program Nusantara yang dia buat kajian tentang keris. Keris kita ada kat Jepun tau. Keris Kesultanan Melayu, Kesultanan Melayu, Tanah Melayu ni ada dekat Jepun. Hantuah punya keris dipercayai ada kat sana. Ni macam ni jugalah mereka menjumpai meriam hantuah dekat gua. Ya, betul. Sebenarnya kita okey, hebat sebenarnya. Tapi itulah
kebanyakannya orang dulu ni dicuri tau. Tengok kan betapa banyak meriam. Macam mana pula meriam meriam kita boleh jumpa dekat belah India tu. Kat Goa tu. Ni kamu boleh tengok dekat je ni. Museum perang. Ada dia punya antara meriam-meriam yang digunakan. Ambil balik, boleh ambil balik. Sebenarnya macam mana nak ambil ni. Dia susah sikit lah sebab macam artifak-artifak yang telah berada di museum orang ni. Kita nak ambil susah balik Balkis. Nak ambil tu tak boleh lah simply pergi ambil macam tu. Lagi kan tak pasal-pasal kita perang macam Palestin pula kan. Macam tu lah. Dia kena guna diplomasi sikit lah. Sebab mungkin ada persetujuan apa yang dulu dia orang simpan perjanjian, ada perjanjian, ada pertukaran semua macam tu. Sebenarnya mengikut pengkaji sejarah, memang ada dokumen yang menunjukkan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Okey, memang ada bukti. Dan ini sebenarnya bukti-bukti ni yang mereka simpan dekat mereka punya museum. Yang orang ambil tu tak tinggal banyak dah dekat kita. So dia nak sembunyikan kita punya kegemilangan tu. Tak apa, jangan risau. Menurut kajian yang cikgu baca, kegemilangan dia akan kembali. Tapi waktu tu bersedialah. Mungkin kiamat dah dekat lah. Okey, kita tengok bagaimana mereka memperjuangkan kembali kedaulatan kerajaan Melaka. Okey, bila dah dapat serangan yang terlalu banyak ni, ramai yang dah terkorban, Sultan Mahmud Shah ni dia tak tunggu dekat situ dah. Dia lari dulu, berundur dulu dari Melaka ke beberapa wilayah naungan ni lah. Kemudian pergi dekat naungan dia, dia berundur sebab mereka kata kalau mereka lawan sekarang pun tak guna sebab mereka punya manpower dah kurang. Peralatan lagi dengan cedera lagi, so mereka kata kita berundur dulu. Nanti kita bentuk balik pasukan yang kuat untuk cuba mempertahankan ataupun memperjuangkan balik kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. So, Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka ni berakhir pada 24 Ogos 1511 ni lah yang terakhir ni. Serangan yang terakhir tu dah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka, bukan Kesultanan Melayu Melaka yang keseluruhan lah. Jadi bila Sultan Mahmud ni dia berundur ke wilayah lain, dia bersemayam di Bentan lah. Sementara itu mereka ni merancang berbagai-bagai serangan lah. Okey, di antara tahun 1515 hingga 1519 ni Sultan Mahmud Shah telah menyerang 3 kali untuk cuba mendapatkan semula Melaka. Dia cubalah tapi masih gagal. Okey, kemudian pada tahun 1526, pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah ni yang berpusat di Bentan ni telah dimusnahkan oleh Portugis lah. Portugis tahu dia orang lancarkan serangan daripada situ. Okey, mereka pun serang pusat pentadbiran tu. Bila serang pusat pentadbiran tu, mereka harap bahawa Kesultanan Melayu Melaka ni akan lumpuh lah. Okey, kemudian Sultan Mahmud Shah ni dia berundur lagi ke Kampar. Okey, Kampar ni adalah salah satu jajahan takluk dia lah kan. Okey, bila berundur sana, mereka serang jugalah. Tapi tak berjaya lagi untuk menghapuskan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Sultan Mahmud Shah ni dia mangkat dekat situ pada tahun 1528. Okey, meninggal dekat situ lah. Meninggal di Kampar pada tahun 1528. Okey, tapi legasi kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ni diwarisi oleh anak-anak sultan yang ada ni lah. Dan disambung oleh Kesultanan Johor Riau. Maksudnya belum berakhir. Benda ni belum berakhir. Jadi kekalahan Kesultanan Melayu Melaka ni, kamu akan tengok balik, mereka akan perjuangkan balik ketika wujudnya ataupun tertubuhnya Kesultanan Johor Riau. Okey. Inilah lukisan yang digambarkan lukisan yang orang gambarkan serangan daripada kerajaan Aceh yang membantu untuk membebaskan Melaka daripada Portugis. Okey, ini mereka dapat daripada
catatan Alboso di Albuquerque. Okey, memang dia ada kesinambungan ataupun sequel Kesultanan Melayu Melaka iaitu Kesultanan Johor Riau. Okey, dia adalah warisan daripada situ. Nanti kita akan tengoklah ni dalam bab 6 Kesultanan Johor Riau ni bab 6. Nanti kita tengok macam mana boleh tertubuhnya Kesultanan Johor Riau. Okey, nampak tak serangan? Nampak ni Aceh punya pasukan. Okey, ni Laksamana duduk kat sini. Ini di Portugis punya kapal. Okey, so ini menunjukkan memang best sebenarnya. Nanti Akil, you buat movie lah. Sebenarnya best tau. Kalau betul-betul buat, best cari sumber yang betul-betul kita buat movie. Memang best sebenarnya. Sangat menarik sebenarnya. Ni dia. Okey, ni Melaka, gambaran Melaka di bawah jajahan Portugis ni dia. Nampak tak? Nampak mana kat mana Formosa? Mana Formosa? Saya tak nampak Ini dululah, ni gambaran dulu dan ini adalah gambaran Melaka sekarang. Bentuk macam ni lah. Nampak pelik cikgu. Nampak pelik? Ni gambaran daripada atas ni. Macam tu. Melaka tak pernah pergi? Akil tak pernah pergi Melaka ke? Are you sure Akil? Ni nampak ni. Ni kalau cikgu tak silap kat sini ni. Macam tu ke Melaka tak pernah pergi pun. 4 tahun pernah pula pergi. Saya suka pergi Melaka tapi Melaka ni jam. Sebab kat sana banyak sangat tinggalan sejarah. Saya memang suka lah. Saya suka tengok bangunan lama. Saya suka tengok. Kalau ikut-ikut saya bukan kos sejarah tau. Saya bukan cikgu sejarah tau. Tapi saya memang minat sejarah. Saya cikgu mat sebenarnya. Tapi saya minat sejarah. Naik beca tu salah satu tarikan lah. Tapi saya lebih suka kepada bangunan-bangunan yang ada. Sangat cantik. Cuma yang tak tahan dia terlalu sesak. Cikgu, kalau tidak cikgu mat, macam mana boleh jadi sejarah? Sebab saya punya sejarah dulu SPM 1. So pengetua kata, Cikgu Azlinda, cikgu sejarah kita tak cukup. So awak ajar sejarah. Okey je, saya minat sejarah sebenarnya. Okey. Saya kan semua boleh. Okey, sorry lawak-lawak Ini, saya ajar dua-dua lah. Maths pun saya ajar. Okey, lukisan Kota Melaka pada zaman pendudukan Portugis di Melaka Okey, mereka dapat juga daripada catatan Alfonso di Albuquerque lah. Okey, nampak ni. Ini adalah Formosa yang didirikan di atas bukit. Saya